السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على رسولنا المصطفى وعلى آله وأصحابه أهل الوفاء. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. ربي يسر ولا تعسر، ربي تمم بالخير. أما بعد. Yang dimuliakan Tuan Nazir Masjid Al-Irsyad, seterusnya ahli jawatan kuasa masjid yang dimuliakan Tuan Imam, Tuan Bilal, tuan-tuan guru, para alim ulama, datuk-datuk, datin-datin, hadirin hadirat, mukminin mukminat, tuan-tuan perempuan yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah, syukur pada Allah Ta'ala malam ni dapat kita bertemu. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Ta'ala memberkati majlis kita pada malam ini. Allahumma amin. InsyaAllah pada malam ini hadirin sekalian, suka untuk saya menyambung perbincangan kita daripada kitab Al-Hikam karangan Syekh Ahmad Ibnu Athaillah As-Sakandari rahimahullahu ta'ala. Mudah-mudahan dapat kita mengambil manfaat daripada apa yang disampaikan oleh pengarang kitab ini untuk kita meneruskan kehidupan seharian kita sebagai hamba Allah yang bertakwa, insya-Allah. Baik, kata hikmah yang ke-32, qala al-musannif rahimahullahu ta'ala nafa'ana Allah bihi fi darain amin. Kata Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari rahimahullahu ta'ala, tashawufuka ila ma batana fika min al-uyub khairun min tashawufika ila ma hujiba anka min al-ghuyub. Itu kata hikmah dia. Makna dia ialah usaha kamu untuk mengetahui ciri-ciri keaiban yang masih ada di dalam diri kamu itu lebih baik daripada usaha kamu untuk mengetahui perkara ghaib yang terhijab, yakni yang disembunyikan daripada pandangan mata kita. Adapun mafhum hikmah ini iaitu berusahalah kita supaya terbukanya hijab perkara, berusaha supaya terbuka hijab perkara yang gaib-gaib seperti karamah dan lainnya, itu hendaklah dikemudiankan. Bukan itu yang diberi keutamaan. Nak mencari kelebihan, bukan itu yang kita impikan, ataupun bukan itu yang kita kejarkan sangat. Sebab ada sebahagian orang, tuan-tuan, itu yang dikejarkan. Dia nak nampak diri tu dia nampak diri tu mulia. Dia nak supaya dirinya ada kelebihan-kelebihan. Tak payah cari, ya. Bukan itu yang disibukkan. Sebab kalau kita sudah dimuliakan oleh Allah Ta'ala, ya Allah sendiri yang muliakan kita, ya. Allah sendiri yang akan mengangkat martabat kita. Allah Ta'ala yang akan menggunakan karamahnya. Sebab karamah ni, tuan-tuan, bukan kita duk sibuk cari, tapi Allah akan bagi. Sebab karamah ni, nama karamah itu maknanya daripada perkataan kiram, ataupun kita panggil karamah itu maknanya kan mulia, kemuliaan, kelebihan. Kalau kita mencari-cari kelebihan diri, mungkin kita akan dapat, tapi dapatnya kita itu dengan cara yang batil. Kita akan dapat mungkin dengan bantuan iblis dan syaitan. Nama karamah ini, dia kelebihan yang Allah bagi pada hamba-hamba terpilih. Kalau pada Nabi SAW disebut sebagai mukjizat, ya. Selain daripada Nabi disebut karamah. Jadi makna dekat sini dia kata perkara pokok yang utama ialah dengan kita menyibukkan diri kita mencari ataupun mengetahui keaiban, ataupun kita melihat kecacatan yang ada pada diri kita. Tujuannya apa? Untuk diislahkan.
untuk kita perbaiki kekurangan kelemahan diri. Inilah cara yang lebih baik untuk kita mendapat apa yang kita hajati. Jadi tuan-tuan, kemuliaan ini Allah akan bagi bila sampai masanya. Hadirin yang dirahmati Allah sekalian, sebab itu kata Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala, ya, melalui kitabnya iaitu Riyadhatun Nafsi. Imam Al-Ghazali banyak kitabnya lah, ya. Ini antara nama kitab beliau, Riyadhatun Nafsi, menghuraikan kaedah untuk seseorang itu mengenali kelemahan ataupun macam mana kita nak tahu, nak lihat aib diri kita ini. Ada 4 caranya kata Imam Al-Ghazali. Nak melihat kekurangan diri itu baik. Kenapa? Supaya bila kita tahu kelemahan diri kita, kita dapat upgrade diri kita. Lebih baik kita sibukkan melihat diri kita berbanding dengan kita lihat orang lain. Dia tengok kelebihan orang lain, kelebihan orang tu, tak ada manfaat pun untuk kita. Tak betul tuan-tuan, bukan tak boleh tengok kelebihan orang ini untuk kita kejar ataupun kita nak jadi macam dia, tak apa. Tengok orang kaya yang suka bersedekah, ya, itu kelebihan yang ada pada dia. Kita pun nak jadi kaya sebab kita nak jadi macam dia yang selalu bersedekah. Itu tak apa. Kita tengok orang alim, Masya Allah, Tabarakallah, hebatnya dia, alimnya dia, kelebihan yang Allah bagi kat dia, maka kita pun nak jadi macam dia. Maka dengan sebab itu kita akan usaha yang terbaik untuk jadi orang alim juga. Itu tak apa. Yang tak boleh ni yang banyak orang buat, tengok kelebihan orang, mengata dia. Ya, itu satu hal, mengata dia. Ataupun kita mula menjatuhkan dia. Ini yang kita risau ni. Itu namanya hasad, ya. Hasad, dengki, haram hukumnya. Hasad ni maknanya, orang Melayu ni bagus, ya, selalu gabungkan bahasa Arab dengan bahasa Melayu. Hasad tu bahasa Arab, dengki tu bahasa Melayu. Jadilah dia hasad dengki. Eloklah tu, kan? Sama, ya, maksud hasad tu maknanya dengki. Dengki tu hasad. Dengki tu bahasa Melayu, hasad tu bahasa Arab. Senang cerita, hasad dengki, kan? Hasad dengki ni tuan-tuan, haram hukumnya. Hasad dengki ini iaitu kita tak suka kelebihan yang ada pada seseorang itu, dan kita nak kelebihan yang ada pada orang itu ada pada diri kita. Maka dengan sebab itu kita cuba nak menjatuhkan dia, dan kita akan seronok bila mana dia jatuh. Pada muka, yang ini aku suka ni. Dia akan buat cara macam mana sekalipun supaya nak jatuhkan dia. Dia gunakan cara, mungkin cara-cara kotor lah, ya, sihir ke, ya, ataupun fitnah ke, kejian ke, kecaman ke, supaya nak tengok dia sengsara hidup. Dan muka dia, ya. Itu sekarang ni zaman media sosial tu, kena hati-hati sikit. Ujian banyak. Kalau duk tayang semua benda, banyak mata melihat, banyak mata melihat. So kena berwaspada, sebab mata melihat takut, ya, bertakut kena penyakit ain. Penyakit ain pun boleh kena juga, ya. Sebab orang tengok cantiknya dia, cantik, puji-puji ni tuan-tuan, takut-takut jadi penyakit ain. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, sebelum saya pergi kepada 4 yang disebutkan oleh Imam Ghazali ni untuk kita nak tengok aib diri, saya nak sentuh dulu dekat sini, ya, penama Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Okey, tak apa, kita sambung, ya, kata Imam Ghazali. 4 cara kita nak mengenali kelemahan ataupun aib diri. Yang pertama, ni, ya, yang pertama, macam mana kita nak tahu kekurangan kelemahan diri ini supaya dapat kita memperbaikinya. Yang pertama, kita duduk ataupun kita berjumpa ataupun kita berada di hadapan guru yang mursyid dan guru yang soleh, kerana beliau akan menyatakan kelemahan kita. Kan? Bila kita duduk dengan orang-orang soleh, guru-guru yang mursyid. Guru mursyid ni apa, tuan-tuan? Guru mursyid ni, apa nama? Mursyid ni maknanya orang yang boleh memberi petunjuk.
Bukan petunjuk hidayah tuan-tuan. Dia menunjukkan jalan. Bagi hidayah ni Allah. Guru mursyid mana guru yang boleh tunjukkan jalan yang betul. Ciri-ciri guru yang mursyid, bila kita duduk dengan dia, kita akan belajar sesuatu. Itu maknanya guru yang mursyid. Duduk dengan dia, banyak benda kita dapat. Walaupun dia tak cakap pun, tapi kita belajar dengan akhlak dia. Itu namanya guru yang mursyid. Contoh Nabi SAW. Sahabat bila datang jumpa Nabi, mesti akan belajar something. Akan belajar sesuatu. Ya. Duduk dengan Nabi-nya mesti dapat sesuatu. Bukan sesuatu banyak dapat. Dia orang belajar akhlak Nabi. Kadang-kadang Nabi menyampaikan ayat-ayat Al-Quran, Nabi sebut hadisnya, dia akan dapat sesuatu. Ini guru mursyid. Ya. Tuan-tuan, ada orang gitu, ada kan? Bila kita berdampingan dengan dia, banyak kita belajar. Cara dia bercakap, kita belajar akhlak dia. Sebab Nabi ni kaya dengan akhlak. Ya. Sebab tu perlu juga kita ada guru yang mursyid. Dalam kita menuntut ilmu ni tuan-tuan, perlu juga ada guru yang mursyid. Kata Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala, dalam syair dia kan, syair yang masyhur. Syair dia ni orang buat nasyid pula, ya. Akhilan tanal, akhilan tanal, akhilan tanal al-ilma illa bisittatin, illa bisittatin, illa bisittatin, illa bisittatin, zaka'in wa hirsin wa ijtihadi, zaka'in zaka'in wa hirsin wa ijtihadi, wa bulghatin wa bulghatin wa bulghatin wa bulghatin wa bulghatin wa bulghatin wa irsyadi ustadi wa tuliz zaman. Apa kata Imam Syafi'i dalam syair dia, nasihat dia pada orang menuntut ilmu. Wahai saudaraku, nampak akhi, kalau kamu nak menuntut ilmu, ya, ingatlah 6 perkara ni. Kamu takkan dapat, ya, kamu takkan dapat menguasai ilmu melainkan dengan 6 perkara ini. Jangan tinggal, jangan lupa 6 perkara ni, kata Imam Syafi'i. Ni ya, kita menuntut ilmu ni, benda 6 ni kena jaga. Yang pertama apa? Dalam kita nak menuntut ilmu kena ada kecerdikan. Zakain, zaki kan? Zaki, nama orang zaki cerdik. Zakain, yang ni kecerdikan. Betul lah. Kalau tak ada kecerdikan, macam mana nak belajar? Kan? Dia tak waras. Kan, orang yang tak waras, belajar apa pun dia tak boleh, sebab dia tak ada kecerdikan. Jadi nak belajar ni kena ada cerdik juga. Kecerdikan. Kemudian yang kedua apa? Wahirsin, kena ada keinginan nak belajar tu. Kalau tak ada keinginan tuan-tuan, belajar kat mana pun tak dapat juga, sebab tak ada keinginan. Betul tak? Betul. Pengalaman saya lah kan, saya pun mengajar sikit-sikit gitu Quran dulu. Ada anak murid saya umur 60, lebih kurang lah 60, ada hak 80 pun ada. Tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, tapi beza dia, saya tengok kalau dia ada keinginan nak belajar, dia cepat dapat. Walaupun daripada bawah mula dia, saya tak reti baca Quran ustaz, ni dah pencen baru nak belajar. Tak apa, saya kata kalau ada keinginan insya-Allah dapat. Tapi dia semangat. Bila semangat, dapat dia, cepat dapat. Alhamdulillah. Tapi ada anak murid yang umur lebih kurang macam dia juga. Saya ni ustaz, lidah dah tergeliat dah, keras dah lidah kan? Banyak benda alasannya. Boleh, payahlah ustaz, payahlah. Udah payah je sebutnya, memang payah dapatnya kan. Last sekali berhenti kelas dah. Saya tak boleh lah ustaz, tak boleh lah, dah lidah dah keras nampak. Sebab tak ada keinginan. Habis tu kenapa seorang lagi tu boleh? Sebab dia ada keinginan. Sebab tu tuan-tuan, mengaji bahasa Arab, oh saya dah tua ustaz, macam mana mengaji bahasa Arab? Tak reti saya. Kalau kita letak mindset macam tu, memang susah. Tuan-tuan, ada alim ulama kita, saya tak ingat nama, umur dekat 78-80 tahun baru belajar bahasa Arab. Umur 70 dah tua dah, baru mengaji bahasa Arab tu, ya. Sampai dia jadi ulama besar tuan-tuan. Dari umur start belajar bila? Umur dah 70-80 baru belajar tu.
Tapi akhirnya dia ulama besar. Saya tak ingat nama dia, Masya Allah. Ya, umur dia panjang lah, sampai 100 tahun lebih. Tapi dia Masya Allah. Nampak tak? Sebab dia ada keinginan. Kalau dia ingin, insya Allah dapat. Jadi jangan kata belah bahasa Arab ni susah. Tak susah tuan-tuan, senang bahasa Arab ni. Ya. Yang kedua mesti ada wahirsin, keinginan. Yang ketiga apa? Wajtihadi, kena ada sungguh-sungguh. Mestilah sungguh-sungguh. Tak sungguh-sungguh tak jadi. Imam Syafi'i sungguh-sungguh belajar, pergi Madinah, pergi ke Baghdad, sebab tu jadi ulama besar. Yang keempat apa? Isyadi wajtihadi wa bulghatin. Keempat, kena ada kemampuan. Betul tak? Nak mengaji kena ada juga kemampuan. Kena bayar yuran, betul tak? Imam Syafi'i pun menuntut ilmu sampai ke pergi Madinah pun perlukan kos juga. Sedikit sebanyak, walaupun hidupnya susah, tapi perlu juga kos. Kita nak beli kitab, nak beli buku, kita nak mengaji pergi ke Jordan, takkan jalan kaki pergi ke sana daripada Malaysia. Kena beli tiket kapal terbang juga. Jadi kena ada kemampuan juga. Ya. Yang kelima, wa irsyadi ustazihah ni, kena ada bimbingan guru. Barulah orang kata ada keberkatannya. Yang keenam, setiap masa. Setiap masa kena istiqamah belajar. Itu kata Imam Syafi'i. Okey. Hadirin sekalian, kita bagi pada tadi 4 cara kita nak tahu kelemahan diri kita, iaitu kata Imam Al-Ghazali, kena sentiasa berjumpa dengan guru yang mursyid ataupun orang yang soleh. Sebab apa? Orang soleh ataupun guru yang mursyid ni, dia akan menyatakan kelemahan kita. Kadang-kadang orang soleh ni tuan-tuan, dia boleh tahu, dia boleh nampak ya, apa kelemahan ataupun kekurangan kita. Ya. Contoh ada seorang orang alim di Kedah ya, Pak Sumit, kalau tuan-tuan kenal. Dah umur 90 tahun lebih dah ya. Tapi masya-Allah ya. Ni orang alim ni tuan-tuan, kalau siapa jumpa dia, kita pun risau ya. Kadang-kadang dia tahu, dia boleh nampak kita ni macam mana. Ada sahabat saya cerita, bila jumpa Pak Sumit ni tuan-tuan, jumpa dengan dia, tadi kamu singgah masjid ya? Ya Pak Su. Ya, dia gelar dia Pak Su je. Ya. Kenapa masuk masjid langkah kaki kiri? Oh tu dah. Macam mana dah dia tahu pula kita langkah kaki kanan ke kiri tak? Wallahu alam. Kadang-kadang itu namanya karamah. Jadi dia bukanlah dia bukan nabi tuan-tuan, tapi Allah bagi dia ilham. Macam Nabi sallallahu alaihi wasallam, sahabat jumpa Nabi, ya Rasulullah, ayyul a'mal afdal? Ya Rasulullah, apa amalan yang paling baik aku buat? Apa jawapan Nabi? Sahabat-sahabat yang datang jumpa Nabi tanya soalan yang sama, tapi jawapan berbeza. Mari sahabat ni, ya Rasulullah, apa amalan yang patut aku buat ya Rasulullah? Nabi kata, solat di awal waktu. Kena kat dia. Nabi tahu hak dia ni, yang lain okey, tapi selalu solat lambat. Nabi cakap gitu, kena kat aku tu. Dia pun berubah, nampak tak? Jadi mari sahabat lain pula, ya Rasulullah, amalan apa yang patut aku buat ya Rasulullah? Nabi kata apa? Birrul walidain, buat baik dengan mak ayah kamu. Sebab Nabi tahu yang lain dia okey, solat bagus semua, tapi dia ni tak apa nak baik hubungan dengan mak ayah. Kena kat dia, nampak? Sebab tu kena jumpa orang soleh, orang alim, supaya kadang-kadang, mungkin kadang-kadang tuan-tuan, dia tak tahu pun kita. Bila kita jumpa Tok Guru, boleh tak bagi saya nasihat sikit? Nasihat dia mungkin nasihat biasa, tapi kadang-kadang Allah mengilhamkan kat dia, percakapan dia tu macam seolah kena kat kita. Dia cakap tu, macam mana dia tahu aku macam ni nak? Kadang-kadang Tok Guru tak tahu tu pun, tapi kerana Allah bagi ilham kat dia, maka keluarlah kata-kata yang macam tu, kena pada diri kita nak? Itu yang pertama. Maka kita pun tahulah kelemahan diri kita ya. Bila Tok Guru tu pesan kita tegur gini, betul lah, itulah kelemahan aku selama ni gitu ya. Yang kedua, kata Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala, bagaimana kita nak tahu kelemahan diri kita ataupun aib diri kita? Maka yang kedua, bersahabatlah dengan rakan yang setia atau jujur, yang mampu memberi nasihat kepada kita. Berkawan ni biar ramai kan, tapi bersahabat ni payah nak jumpa. Tambah zaman sekarang kan, orang banyak berkawan sebab nak ambil kesempatannya. Waktu senang dia tempik dengan kita ya, ke sana, ke hulu, ke hilir dia ngikut kita. Tapi bila kita susah, dah tak mandang dah, mana hilang ruyuk pun tak tahu dah.
Oh, bila waktu senang tuan-tuan bukan main lagi kan. Sebab apa? Ambil kesempatan. Banyak tak macam tu, banyak zaman sekarang kan. Sebab tu Nabi tuan-tuan, Nabi SAW tak pernah ambil kesempatan pada sahabat-sahabatnya. Nabi berhijrah ke Madinah. Dalam kitab sirah menyatakan Nabi SAW nak berhijrah ke Madinah. Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu dah siapkan unta kepada Nabi. Ya Rasulullah, kita nak berhijrah ni, maka aku dah siapkan 2 ekor unta, satu untuk aku, satu untuk engkau ya Rasulullah. Abu Bakar nak bagi hadiah, tapi Nabi kata, aku terima pemberian kamu, tapi unta itu aku akan bayar. Bukan Nabi tak sudi, tapi Nabi tak nak nanti dikatakan Nabi selalu mengambil kesempatan pada sahabat-sahabat dia. Dan memang sungguh Nabi SAW dikatakan bayar harga unta. Walaupun ketika itu Nabi tak mampu nak bayar, tetapi bila Nabi berada di Madinah, Nabi usaha juga mencari wang untuk membayar unta Sayyidina Abu Bakar. Nampak tak? Kan? Tu kadang-kadang kena jaga-jaga juga tu. Kita banyak kawan ni sebab nak ambil kesempatannya banyak. Sebab tu kalau kawan yang jujur tuan-tuan, kawan yang baik ini, dia akan memberi nasihat pada kita dan dia jujur. Inilah sahabat baik macam mana tuan-tuan. Sahabat yang baik kadang-kadang kata dia tu memang menyakitkan. Kata-kata dia tu memang macam tak boleh tahan je lah. Tapi itulah namanya kawan baik. Kawan yang tak baik tuan-tuan, biasanya kata-kata dia tu manis je, kata-kata dia tu menyeronokkan kita, tapi dialah merosakkan kita. Itu nama kawan baik dengan kawan tak baik. Saya buat contoh macam ni tuan-tuan. Satu hari, contoh ya, tengah-tengah kita berjalan, tiba-tiba ada seekor lipan bara, lipan hak besar yang berbisa tu naik badan kita, senyap-senyap naik badan kita. Kita tak perasan. Kawan kita ada sebelah kita, dia nampak perkara tu berlaku, nampak lipan naik badan kita. Kalau kawan yang baik dia buat apa tuan-tuan? Kalau kawan yang baik, kita bagi kawan yang tak baik lah ya. Kalau kawan yang tidak baik, dia tengok lipan tu naik kat badan kita, dia kata apa dekat kawan? Mat, aku nak pesan sikit kat kamu ni ya, ittaqullah, istighfar banyak-banyak, ingat Allah selalu ya. Banyak-banyak ingat Allah. Kita ni ya, banyak dosanya. Bagi tazkirah dekat si Mat tadi tu. Mat kata, bagus betul kamu ni kan, bagi nasihat kat aku begini, banyak-banyaklah ingat Allah, istighfar banyak-banyak ya. Tuan-tuan, agak-agak lipan tu ya, agak-agak lipan tu, dia dengar ke tazkirah dia? Tak dengar tuan-tuan. Dia ngap, dia sengatnya hamba Allah tu, mati kawan tu. Itu namanya kawan tak baik. Walaupun kata-kata dia nampak baik je kan, tapi sebenarnya dia merosakkan kita, mati hamba Allah tu kan. Kalau kawan yang tak baik tuan-tuan, kadang-kadang kebiasaannya bahasa dia tu kadang sakit hati tu. Kalau dia tengok peristiwa tu berlaku, kawan baik dia buat apa? Dia buka kasut dia tuan-tuan, dia hempuknya kepala si Mat tu, kelepuk bukunya. Aduh, sakit yang kau pukul aku ni pasal apa? Tu bila tengok lipan tu jatuh dah mati, tu lipan tu nak sengat kamu tu. Allah, dia kata, sakitnya kau pukul aku, tapi terima kasihlah selamatkan aku. Tu kawan baik. Kadang-kadang dia menyakitkan kita tuan-tuan, tapi dialah menyelamatkan kita. Ini biasa berlaku zaman-zaman sekolah dulu kan. Zaman sekolah dulu, kawan yang tak baik macam mana? Jom kena berasap sikit kan, sebatang dua katanya, isap rokok. Jom kita ni ada pot baik ni ya, cikgu disiplin tak tahu, jom ikut kita pergi pot baru. Seronok kan? Seronok lah, benda tu seronok lah tuan-tuan kan. Jom, aku dapat pot baru ni, ada stok video lucah ni, jom. Oh, bagus punya barang ni. Nampak tak? Seronok kan? Seronok. Tapi dia merosakkan kita. Tapi kalau yang baik macam mana? Jangan, dia kata, kau jangan buat begini, tak boleh ni, kan cikgu disiplin tahu nanti kan. Tapi orang macam ni selalu dikecam apa? Macam bagus saja. Itulah kawan baik sebenarnya. Dia mengingatkan kita, jangan. Tapi bila kita dah besar, baru kita perasan, kenapa dulu aku tak ikut cakap si Razi ni dulu contoh ya, dia dah ingatkan aku, kenapa aku ikut dengan dia, baru menyesal.
Hadirin hadirat yang dirahmati Allah sekalian, maka Imam Al-Ghazali kata apa? Bersahabat dengan orang, dengan rakan yang setia ataupun jujur, yang mampu memberi nasihat pada kita. Sebab kawan-kawan gini dia boleh bagi nasihat, dia tegur kita. Cuba cuba kau cakap kat aku apa benda yang aku buat salah ke. Kawan yang baik dia akan cakap dengan terus terang, jujur, ya. Itu kawan, itu perlunya kawan. Selalu mengingat, kawan yang baik ialah bila kita melihat wajahnya, kita bila duduk dengan dia tuan-tuan, selalu ingat Allah. Ini kawan baik. Kalau kawan yang tak baik duduk dengan dia tuan-tuan, selalu jauh dengan Tuhan, tu tak apa nak bagilah. Ya, huha-huha je kan. Memanglah seronok tapi apa pun tak dapat. Ini kawan yang sepatutnya kita hindari, tuan-tuan. Bukan kata tak boleh kawan, tapi kena ada kawan yang selalu beringatkan kita pada Allah Ta'ala. Yang ketiga, kata Imam Al-Ghazali, macam mana kita nak mengenali kelemahan atau aib diri sendiri? Yang ketiga, mengambil faedah daripada aibnya melalui musuhnya. Kadang-kadang tuan-tuan kita terima kasih juga dekat musuh ni. Rupanya musuh ni ada manfaatnya. Manfaatnya apa? Kita dapat tahu kelemahan kita melalui dia. Orang dengki dengan kita tuan-tuan, rupanya adanya orang macam ni baru kita tahu. Oh, selama ni aku banyak silap. Nampak tak? Kadang-kadang tuan-tuan kita kena lihat satu begini tau. Kenapa orang benci dengan kita? Kenapa orang dengki dengan kita? Bermakna diri kita ni ada kelebihan yang Allah bagi pada kita yang tidak ada pada dia. Sebab tu dia nampak kita ni mulia. Kita rasa aku ni biasa je, tak ada apa-apa pun. Kita rasa macam tu. Tapi orang ni nampak kita lebih baik pada dia. Bermakna Allah bagi kita kelebihan. Daripada situ baru kita sedar, ya Allah, rupanya orang tengok kita ni baik sangat. Orang tengok kita ni mulia, pada aku ni baik. Baru kita nampak rupanya aku ni banyak dosa. Aku perlu perbaiki diri. Aku kena merendah diri. Nampak tak? Dekat situ kita nampak, oh rupanya selama ni aku tak bersyukur. Sebab kita jarang bersyukur. Bila adanya musuh tadi, orang tak suka dengan kita, kita nampak, oh rupanya banyak kelebihan diri aku yang Allah bagi yang aku tak nampak. Kita pun mula bersyukur, Alhamdulillah. Sebab musuh inilah mengingatkan aku tentang erti kesyukuran. Sebab tu Imam Ghazali kata, kadang-kadang kita perlu mengambil faedah daripada musuh kita. Kerana musuh nampak kelemahan. Musuh dia tak nampak sangat kelebihan tuan-tuan. Dia akan nampak kekurangan kita selalu. Orang duk kecam kita selalu sebab apa? Sebab dia nampak dia nampak kelemahan kita. Orang tuan-tuan biasa cari kelemahan je, dia tak nampak kelebihan. Kelebihan kebaikan orang buat ni tak nampak sangat. Tapi hak kelemahan ni, satu je tuan-tuan, habis dia buka londeh segala-galanya. Tak? Jadi terima kasihlah kat dia sebab dia telah menyedarkan kita. Yang keempat tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, bagaimana kita nak melihat aib diri? Dengan kita mengambil faedah melalui pergaulan dengan manusia. Bila kita bergaul dengan ramai orang, maka daripada situ kita akan banyak belajar. Macam sahabat saya tuan-tuan, dia pernah pergi ke Arakan, ya, pergi ke Arakan. Bila dia balik daripada Arakan, balik ke Malaysia tuan-tuan, ya, dia kata mengubah persepsi pandangan dia tentang erti kehidupan. Bila balik daripada Arakan tuan-tuan, dia kata aku lebih menghargai setiap masa, setiap detik yang berlalu bila mana duduk bersama keluarga. Sebelum ni aku tak hargai anak isteri aku. Bukan kata tak sayang, tapi kurang spend masa dengan mereka. Fokus sibuk dengan kerja dan sebagainya. Tapi bila dia balik daripada Arakan tuan-tuan, benda tu berubah. Sebab dia kata begitu kesiannya anak-anak di Arakan tu, begitu kesiannya umat Islam di Arakan tu, dia kata, ya, tidak bertamadun, tidak ada sistem pendidikan, tidak ada sistem kesihatan yang baik. Kesian. Hidup melarat, tak tahu nak kata warga negara, tidak warga negara pun tidak. Jadi tak tahu apa status mereka. Kesian. Duduk macam dalam penjara. Maka bila balik Malaysia tuan-tuan, dia berubah tuan-tuan. Ya, berubah betul. Sebab apa? Kerana dia mengambil faedah bila mana banyak bergaul dengan ramai orang. Ya, sebab tu kadang-kadang tuan-tuan kita berjalan, pergilah berjalan. Ya, pergi tengok budaya masyarakat sana, pergi tengok gini, kita akan belajar dan kita mula akan menghargai, ya, nikmat yang Allah bagi selama ni. Ya. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala.
Macam saya pernah belajar di Syria dulu sekejap 2008. Saya belajar satu benda. Orang Arab Syria ni sangat menghargai pelajar-pelajar. Dia tak sama kita di Malaysia ni. Arab Syria tuan-tuan, kalau kata student, para pelajar ni, dia sangat ihtiram, dia sangat muliakan. Sebab tu kalau siapa mengaji dekat Syria, sekarang ni susah sikit lah kan. Siapa mengaji Syria ni tak payah risaulah belanja-belanja tu sangat. Biasanya orang Arab Syria ni sangat sayang kepada penuntut-penuntut ilmu. Ya, dia akan sponsor makan minum, kadang-kadang bagi tempat belanja, bagi tempat tinggal sebagainya. Sampai tahap begitu. Dia cukup sayang. Saya pernah pergi pasar di Syria tuan-tuan. Nak beli daging, teringin nak makan daging tuan. Mari seorang abang tak kenal pun. Pakcik mana mari datang, dia tengok kita. Anta talib, kamu ni pelajar ke? Saya kata na'am ana talib, iqra'ul Quran. Dia biasa macam tu. Baca Quran sikit nak dengar. Bacalah. Baca surah biasa, qul huwallah gitu, dia punya seronok tuan. Masya-Allah, masya-Allah, dia suka. Lepas tu dia kata dekat toki kedai tu, bagi budak ni daging sekilo. Dia belanja kita. Biasa jadi macam tu pula. Beli kurma free, orang belanja. Dia memang begitu. Pergi masjid selalu dihulur duit. Itu saya belajar budaya orang Arab Syria. Sangat memuliakan para pelajar. Kita di Malaysia ni kurang sikit budaya tu kan. Baik hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maknanya dekat sini begitu juga kata para nasihat para alim ulama. Kun talibal istiqamah wa la takun talibal karamah. Fa inna nafsaka tahuzzu bi talabil kiramah wa maulaka yutalibuka bil istiqamah. Wa la takuna bihaqqi rabbika aula min an takuna bihadli nafsika. Jadilah orang yang meminta istiqamah dan jangan kamu jadi orang yang meminta karamah. Kita ni tuan-tuan, apa perlu kita buat? Minta, ya Allah istiqamahkan aku dalam mendirikan solat berjemaah. Itu lah kita minta. Bukan minta, ya Allah Tuhanku kurniakanlah aku karamah. Tak payah minta. Minta istiqamah. Kerana pepatah Arab mengatakan al-istiqamah khairun min alfi karamah. Satu istiqamah itu lebih baik daripada 1000 karamah. Tuan-tuan, kita tak perlu tengok kelebihan-kelebihan orang. Kita tengok istiqamah amalan dia. Itu baru kita betul tengok caranya. Kadang-kadang kita ni tertipu dengan kelebihan-kelebihan orang tertentu. Pernah satu ketika ni, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, kisahnya Abu Yazid Al-Bustami, seorang alim dan Abu Yazid Al-Bustami. Ada seorang anak murid datang. Oh, tuan guru, dia kata, saya cukup kagum dengan seorang hamba Allah ni. Kenapa? Dia tu wali Allah tu guru. Apa yang kamu lihat? Oh, dia banyak karamah yang dia ada. Kata Abu Yazid apa? Aku lebih melihat burung yang kecil itu lebih mulia daripada hamba Allah yang kau sebutkan tadi. Tapi tahu guru, dia ni orang betul, Masya Allah, dia ni kelebihan. Dia boleh begini. Abu Yazid kata apa? Aku lebih pandang mulia, ya, ikan yang berada di lautan kecil. Ikan yang kecil berada di lautan itu lebih mulia daripada dia. Tunggu, dia ni betul, dia hebat gini-gini. Tiba-tiba datang hamba Allah ni. Anak mereka kata, tu dia. Dia ni wali Allah ni, Tok Guru. Dia ni wali Allah. Maka Syekh Abu Yazid tengok. Itu kamu kata wali Allah, dia kata. Tu kamu tengok dia buat apa tu? Ya? Yang dikatakan oleh Allah tu datang ke masjid tempat Abu Yazid ni, dia ludah tuan-tuan. Meludah, dia bukan ludah kat masjid, tapi ludah tu menghadap kiblat. Mungkin dia tak perasan orang tengok dia. Dia meludah gitu. Itu kamu kata wali Allah. Tidak beradab, ya. Meludah merata-rata tempat, bahkan meludah ke arah kiblat. Adakah itu namanya wali? Jadi jangan tengoklah kelebihan, tengok akhlak ni macam mana, tengok amal ibadahnya macam mana. Baru betul. Seorang sahabat saya tuan-tuan, dia pernah ikut saya pun tak pernah ceritakan, dia pernah mengikut satu ajaran sesat. Kenapa? Kerana dia percaya dengan tok guru dia yang sesat tu. Saya tanya kelebihan apa yang ada pada tok guru tu. Dia kata, ustaz, dia ni betul hebat, dia boleh menyembuhkan orang sakit. Dia banyaklah kelebihan-kelebihan dia. Saya tanya dengan dia, apa amalan dia? Dia ni luar biasa, ustaz.
Apa hal luar biasanya? Dia ni Allah dah ampunkan dosa dia, maka dia tak sama dengan kita. Saya kata apa yang tak samanya? Dia ni ustaz, kerana Allah dah ampunkan dosa dia, maka dia diangkat daripada amalan-amalan fardu tak wajib atasnya. Saya kata jadi rupa itu pula. Ya, solat Jumaat tak wajib atas dia, solat fardu pun tak wajib atas ni. Maka terpulang dekat dia, nak solat ke tak nak, sebab kita tak sama dengan dia, dia wali Allah. Dia tak nak solat tak apa, kita jangan kacau dia, sebab dia dah wali Allah, Allah ampunkan dosa dia. Saya kata itulah namanya sesat katanya. Saya kata siapa lagi mulia, tok guru kamu tu ke ataupun Nabi? Dan jangan tengok kelebihan dia, tengok amalan dia, tengok solat pun tidak. Lagi apa lagi? Dia boleh salam dengan orang perempuan. Saya kata Nabi cukup jaga benda tu. Nabi lagilah wali segala wali. Nabi tak sentuh orang perempuan. Nabi tak tinggal solat. Nabi tu takkanlah tok guru kamu lagi mulia pada Nabi. Itu sebab apa? Tengok kelebihan orang. Itu bukan yang diperlihatkan. Hadirin yang dirahmati Allah sekalian. Pernah ni ada Syekh Wahab bin Munabbih, ya. Syekh Wahab bin Munabbih ni seorang ulama yang dia sangat alim, dan dia banyak banyak menceritakan tentang kisah Israiliyat. Tapi kisah Wahab bin Munabbih ni, kisah-kisah dia tu boleh dipercayai lah. Kisah Israiliyat ni bukan kata semua tak betul, ya. Nabi SAW kalau sebut cerita Israiliyat, Nabi tidak mengatakan tidak, dan Nabi tak kata ya. Sebab kisah ni kisah yang berlaku pada zaman-zaman dahulu, disebut kadang-kadang dalam kitab-kitab lama. Maka Syekh Wahab bin Munabbih kata, pada zaman dahulu ada seorang yang terkenal di kalangan Bani Israel, yang mana dia ni berkuat beribadah. Dia puasa, ya, rajin puasa, sehingga kan dia rasa dia tu dah baiklah, dah kata hebatlah. Kemudian dia mohon pada Allah, wahai Allah, ya, tunjukkan aku supaya aku dapat melihat iblis dan syaitan. Dia minta itu, tuan-tuan. Bagilah aku kelebihan supaya aku boleh melihat iblis dan syaitan. Lalu Allah tak bagi. Allah tak bagi perkara itu berlaku. Bila dia renung balik, dia kata aku telah tersilap. Sepatutnya aku minta kepada Allah, ya, untuk supaya Allah istiqamahkan aku dalam kebaikan. Maka dia pun beristighfar, maka dia banyak-banyak istighfar. Akhirnya tuan-tuan, dia terus istiqamah buat amal ibadah, dan sampailah satu ketika yang Allah sendiri yang buka hijab pandangan matanya, dapat melihat iblis dan syaitan. Tapi tuan-tuan, itu saya kata tak payahlah kita minta benda tu. Tuan-tuan jangan minta lah, tak tengok iblis dan syaitan kan. Tak payahlah kan. Minta benda lain lah, ya. Allahumma salli ala Muhammad. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian, kita pergi pada kesimpulan apa yang kita bincangkan pada malam ini, insya-Allah. Maka hak sepatutnya hamba Allah yang mulia itu, dia sentiasa melihat kelemahan diri dia, sibuk mengkoreksi diri, ya. Dengan cara macam mana? Dengan 4 cara tadi kita boleh guna pakai, kata Imam Al-Ghazali. Kita jumpa dengan orang soleh, orang alim, ya, kita bersahabat dengan orang baik, kita ambil faedah daripada musuh, ya, kerana musuh dah nampak kelemahan kita. Yang keempatnya, kita mengambil faedah dengan kita banyak bergaul dengan orang ramai. Dengan 4 perkara ni kita nampak kelemahan diri kita, dan di situlah kita akan perbaiki diri, ya. Yang keduanya, tuan-tuan, tak perlulah kita minta kelebihan-kelebihan tertentu pada Allah, ya. Yang kita minta apa? Ya Allah, istiqamahkan aku dalam kebaikan. Kita minta apa? Dalam permintaan kita hak banyak-banyak, yang paling utama istighfar banyak-banyak. Ya, Hasanul Basri pernah didatangi. Hasan Al-Basri, kalau aku buat begini-begini, apa yang patut aku buat? Istighfar, katanya. Orang lain mari lagi, Hasan Al-Basri, aku ni bisnes tak apa nak jadi ni, apa aku kena buat? Istighfar, kata Hasan Al-Basri. Mari orang ni, aku ni ada masalah begini-begini, aku nak buat apa? Istighfar. Orang tanya, istighfar je suruhnya, tak ada benda lain ke? Dia kata apa? Kalau sudah Allah ampunkan dosanya, maka Allah akan mudahkan hidupnya. Sepermintaan yang paling banyak patut kita buat apa? Minta ampun pada Allah. Bila Allah dah ampunkan dosa kita, tuan-tuan, Allah bukakan 1001 jalan hikmahnya pada kita, dan Allah bagi kita rezeki yang tak disangka-sangka, ya, sebab kita banyak dosa. Wallahu ta'ala alam, tuan-tuan. Sibukkan diri kita dalam melihat kelemahan diri supaya kita perbaiki diri,
dan jangan kita mencari-cari kelebihan pada diri, sebab nanti sampai satu ketikanya Allah yang akan mengangkat martabat kita, ya, Allah muliakan kita insya-Allah. Wallahu taala alam. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Minta maaf salah dan silap. Wabillahi hidayah wat taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil wa sallallahu alaihi wa sallam alaihi walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi